وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى dan kemudian daripada wafat Sayyidatina Khadijah dengan beberapa hari yang sedikit, tuan-tuan. Dan kemudian daripada wafat Sayyidatina Khadijah, ini sambungan berkenaan dengan sirah Nabi ni. Mula-mula dipanggil Amul Huzni ni, wafat dulu Abu Talib. Menyusul selepas Abu Talib dua pendukung kuat Nabi kita, iaitu Abu Talib dan juga isteri baginda yang bernama Khadijah ni. Menyusul selepas daripada Abu Talib itu kematian pula berlaku ke atas Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra. 3 hari saja. Jadi Khadijah menyusul selepas Abu Talib lebih kurang 3 hari. Wafat dua pendukung utama yang disegani oleh musyrikin Arab Mekah ni. Bila tak ada penyokong kuat, tak ada pendukung yang disegani, masa tu bala ujian ke atas para sahabat Nabi ni yang kebanyakan daripada fuqara wal masakin bertambah-tambah teruk, dan mereka bertambah-tambah sakan lagi lah menyakiti Nabi dan para sahabat. Ini cerita dah. Dan kemudian yang ni selepas daripada wafat Sayyidatina Khadijah. Dia Khadijah, kita maklum perkahwinan di antara beliau dengan baginda ni lebih kurang 25 tahun. Nikah di waktu usia dia 40, melahirkan 6 orang anak bagi Nabi kita, kecuali Ibrahim. Selama 25 tahun, 15 tahun sebelum turun wahyi, mak Nabi 25. 15 tahun sebelum turun wahyu, sebelum turun wahyi, mak Nabi 40 menerima wahyi, dilantik secara rasmi menjadi seorang rasul. Tu bertahan rumah tangga tu sehingga hujung umur Khadijah, iaitu 3 tahun sebelum daripada hijrah. Umur dia waktu dia wafat tu 65. Ini isteri yang pertama Nabi kita SAW. Isteri Nabi ni ramai, ada 2-3 bahagi dalam Kitabul Wahid fi Bayani Ilmi Tauhid. Allah yarham karangan Allah yarham Tok Guji Bakar Palestin tu, dia sebut lah isteri Nabi ni ada 3. Yang pertama isteri yang mana Rasulullah wafat pun mereka masih jadi isteri, dan ada yang wafat sebelum daripada Nabi. Yang kedua isteri yang Nabi ceraikan, ada sebahagian yang belum sempat Nabi dukhul, lebih kurang 14 ke 17 orang. Dan ada satu bahagian lagi yang mana pinangan Nabi ni ditolak, tak jadi nikah. Ada 3 bahagian lah. Mana bahagian yang Nabi cerai tu banyak orang, 14 ke 17 orang itu. Ramai. Yang mereka ni 12 orang. Mana sampai mati sama ada wafat Rasulullah ataupun wafat mereka, label sebagai isteri ataupun Mahatil Mukminin. Dan ni serta dalam sirah ni. Di Khadijah wafat, Khadijah ni isteri pertama, yang mana di wafat Khadijah ni dikebumikan di Ma'lah. Ma'lah Mekah. Kuburan Ma'lah masa tu Khadijah wafat ni Rasulullah tak semayang.
sebab belum disyariatkan lagi sembahyang jenazah. Yang jenazah ni syariat di Madinah. Di Mekah tak ada lagi masa tu. Ke bumi dalam keadaan tidak disembahyang, lam yakun yauma idzin yusalli alal janazah. Tak ada lagi program pengurusan jenazah, cuma kapan-kapan ke bumi begitu je lah. Alhamdulillah. Ni ada cerita dah. Habis itu cerita berkenaan dengan Khadijah. Jadi selepas daripada kewafatan Khadijah dengan beberapa hari yang sedikit, tak berapa hari lah, berkahwin pula Nabi SAW dengan Sayyidatina Saudah bintu Zam'ah. Tak ada berapa hari. Jadi isteri yang kedua baginda ni yang bernama Saudah. Jadi Saudah ni salah seorang daripada Quraisy juga, dan keturunan Quraisy, isteri kedua Nabi. Usia dia sebaya dengan usia Khadijah, bekas isteri Nabi yang wafat. Jadi dia ni janda juga. Asal dia masuk Islam, dia duduk di Mekah tu, umur sama dengan Khadijah. Usia perkahwinan dia dengan Nabi ni, dia ni umur 65. Masa tu umur Rasulullah 50 ataupun 51. 50 ataupun 51. Tapi umur dia panjang. Umur yang kata Saudah bintu Zam'ah ni umur dia panjang. Sebab Rasulullah wafat, dia masih lagi tak wafat. Dia wafat tahun 25 ataupun 24 Hijrah, era pemerintahan Sayyidina Umar, dan nak pindah masuk Sayyidina Osman. Empat penghujung lah tu. Ni Saudah. Jadi Saudah dia lahir sebelum daripada kebangkitan Nabi menjadi Rasul 55 tahun. Dia tua pada Nabi 15 tahun. Mula dia masuk Islam dengan suami dia nama Sakran bin Amru. Lepas hijrah sama-sama. Lepas hijrah pergi ke Habasyah kali kedua. Dalam sirah ada cerita. Di hijrah. Jadi Saudah bintu Zam'ah yang berketurunan sampailah Amir bin Lu'ay. Ini Quraisy ni. Sebab isteri Nabi ni lebih kurang 6 orang daripada keturunan Quraisy, termasuk Saudah bintu Zam'ah ni. Saudah bintu Zam'ah dia berkahwin di permulaan dia dengan suami dia masuk Islam nama Sakran bin Amru. Lepas hijrah dengan Nabi ke Habasyah kali yang kedua. Sebab hijrah ke Habasyah ni 2 kali. Hijrah yang pertama berapa orang sahabat sahaja, lebih kurang 40 ke 80 lugu tu je. Dan kali yang kedua tu ramai lagi lah, termasuk Ja'far bin Abi Talib apa semua tu, Zubair bin Awam kan, Sayyidina Uthman, ramai sahabat-sahabat yang hijrah dengan para sahabat lain pergi ke Habasyah nak minta perlindungan daripada kerajaan Habasyah yang raja dia yang digelar dengan Najasyi. Najasyi ni bagi perlindungan orang baik dia ni. Akhirnya dia masuk Islam lah. Najasyi dia masuk Islam, tapi dia tak masuk di tangan Nabi, dia masuk tangan sahabat. Kedudukan dia dalam kategori ni, dia tak nak jumpa Nabi.
Kan dia digelar dengan muhadram. Tahu muhadram? Muhadram ni dia tinggi pada tabi'in, dia bawah ada sahabat sikit kalau kedudukan. Sahabat Nabi, orang yang hidup zaman Nabi, kan, hidup dan sempat hidup dengan Rasulullah masa hidup dan beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan iman. Tu sahabat. Man laqiya Rasulullah wa amana bihi wa tuwfiya alaih, mati dalam keadaan Islam, beriman dengan Nabi. Kalau duduk zaman Nabi tapi tak beriman, tak nama sahabat. Abu Jahal lah apa semua ni, kan, tak panggil sahabat sebab tak ni. Kalau duduk zaman Nabi pun tak jumpa Nabi, tak nama sahabat. Macam Wasilul Qarni, kan, macam ni Najasyi tak imbang, masuk Islam tangan sahabat Nabi. Dia digelar dengan muhadram. Muhadram ni dia kedudukan dia lebih tinggi pada tabi'in sebab dia hidup zaman Nabi cuma tak jumpa Nabi, masuk Islam di tangan para sahabat. Kedudukan dia tinggi sikit. Muhadram. Najasyi ni muhadram, masuk Islam. Dah masuk Islam Najasyi saja. Inilah Afrika, Utopia. Lepas hijrah pergi ke Habasyah, kan, pergi ke Habasyah. Bila balik, mai saja di Mekah. Ni kahwin di Mekah ni. 3 orang Nabi kahwin di Mekah. Khadijah, Saudah, Aisyah. Hak lain semua menikah di Madinah. Dan Hafsah Madinah, Hindun binti binti Abi Umayyah pun di Madinah, Zainab bintu Jahshin pun di sana, Juwairiyah pun di sana, Safiyah pun begitu, Maimunah ke, Ummu Habibah ke, semua menikah di Madinah. Menikah di Mekah ni 3 orang. Khadijah, lepas tu Saudah ni isteri kedua, berketurunan Quraisy, kan, bintu Zam'ah bin Qais bin Abdi Syamsi bin Abduh bin Nadar bin Nasar bin Malik bin Hasal bin Amir bin Lu'ay, keturunan dia tu. Jadi dia balik, dia pergi di Habasyah. Suami dia wafat di sana. Sebahagian ulama kata meninggal di Habasyah, sebahagian kata balik saja daripada Mekah, daripada Habasyah sampai di Mekah meninggal. Sebab balik daripada Habasyah main Mekah dulu, baru hijrah pergi Madinah. Ada sahabat yang tak balik, duduk di Habasyah sehingga Nabi hijrah pergi Madinah, baru lepas pergi Madinah. Macam Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni dia balik pergi Madinah terus, kan. Zubair bin Awam dia kahwin lepas pada Habasyah. Pertama tu dia kahwin dengan Asma, balik daripada Habasyah boleh seorang anak dan balik beranak. Ada setengah kata anak dia Habasyah, ada kata balik beranak jalan. Nama anak ada Abdullah bin Zubair, kan. Mana situ lah. Rasulullah wafat, boleh seorang lagi pula, nama Urwah bin Zubair. Urwah dia tabi'in, tabi'in kibar di Madinah. 7 orang tokoh ulung yang paling alim di bumi Madinah, salah seorang dia Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair adik kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah abang dia, sahabat, adik dia tabi'in sebab Rasulullah dah wafat. Orang paling alim sekali di Madinah tu. Sanak-sanak dia tu banyak cerita lah. Jadi dia kahwin lah ni, Zam'ah, Saudah bintu Zam'ah ni lepas pada isteri dia, suami dia yang bernama Sakran bin Amru. Wafat saja suami dia, tak lama selepas daripada tu dia berkahwin dengan Rasulullah. Kahwin tu pula dalam bulan Ramadan, 10 tahun selepas daripada kebangkitan Nabi kita menjadi Rasul. Kerana usia Nabi 50 ataupun 51. Masa tu dia umur apa dah? Dia umur 65 lah, kan. Tu sebab tu sejarah dia cerita, dia ni akhir-akhir umur dia ni Rasulullah nak cerai dia. Akhir dia hebah giliran dia ni kepada Aisyah. Dia kata, ya Rasulullah, janganlah cerai saya nak jadi isteri Rasulullah dalam syurga sampai ke syurga nanti. Tak apalah kalau Rasulullah tak mau ni kat saya pun, cuma jangan ceraikan saya, biarlah saya mati dengan bertitulkan bekas isteri Rasulullah, kan, isteri Rasulullah sampai saya mati. Itu dia tua lah, umur 65. Bini isteri Nabi ni hak tua 2 orang ni lah, tua pada Nabi. Apa nama? Khadijah, Saudah. Saudah sama tua dengan Khadijah, umur 65 baru kahwin dengan Nabi. Umur dia panjang, umur dia sampai 92. Umur tua, meninggal bumi dibakar, kan, bakar. Dia meninggal akhir pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hujung masa tu.
Sebab 10 tahun masuk tahun ke-11 Rasulullah wafat. Abu Bakar pegang 2 tahun lebih, Sayyidina Umar pegang lebih kurang 10 tahun setengah. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman lama, Sayyidina Osman 12 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun setengah. 10 tahun setengah tu era ujung pemerintahan Sayyidina Umar dia lah. Jenazah dia disembayangkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dikebumikan di Baqi'. Dia ada qil, dia kata dia meninggal era pemerintahan, permulaan pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Adalah qaul-qaul gitu tu. Kahwin dengan Rasulullah ni, akhirnya ada giliran dia ni, dia hebah kepada Aisyah. Dia kahwin dengan Rasulullah, yang mana Rasulullah bayar mahar dia ni, mahar mana isi kahwin dia sebanyak 400 dirham. Banyak 400 dirham, kata setengah ulama, 1 dirham lebih kurang sekilo daging. Nilai kita lain daging 40 lah kan, 40 kali 4 16,000. Rasulullah kan, kita nak ambil peri nikah dengan orang. Kira nak peri kan, dah cari hak orang dia banyak tu, untung banyak. Wajah duk long-ling di sana, long-ling di sini, kena kat dia. Tu Saudah bintu Zam'ah wafat lebih kemudian daripada Nabi wafat dulu, baru dia wafat. Umur 92, umur panjang, isteri yang paling panjang umur sekali dia. Ummu Salamah tua juga, 80 lebih, tapi yang paling tua sekali Saudah bintu Zam'ah, umur 92 baru dia wafat. Ni Saudah. Ni isteri-isteri Nabi ni kan, aturan isteri Nabi. Nombor 1, Nabi kahwin dengan Khadijah. Umur Khadijah 40, usia Nabi 25, iaitu 15 tahun sebelum diutus menjadi Rasul. Umur Nabi 25. Kahwinan yang kedua bersama dengan Saudah bintu Zam'ah daripada Quraisy ni, usia dia 65, usia Nabi 50 kan. Pernikahan dia 13 tahun dia duduk dengan Nabi. Yang ketiga dengan Aisyah bintu Abi Bakrin. Umur Aisyah 7 tahun ataupun 6 tahun. Usia Nabi pada masa tu 51 tahun. Sebab lepas Saudah ni tak ada berapa hari Nabi kahwin pula dengan Aisyah. Tapi Nabi tak bersama lagi dengan Aisyah sehingga hijrah ke Madinah. Aisyah umur dia panjang dan dia waktu Rasulullah wafat tu dia lebih kurang 18. Muda terang tantang buat SPM kan. Buat SPM, alim sungguh. Ulama kata tak ada di bawah lekuk bumi, di atas bumi bawah ufuk langit ni manusia yang lebih alim daripada Aisyah. Dan Aisyah ni cukup alim. Dia duduk dengan Rasulullah. Banyak sahabat-sahabat kalau nak rujuk masalah ni akan rujuk kepada Aisyah. Sebab tu Aisyah termasuk fuqaha al-ishrun. Kita ngaji dalam Maklumat Tahumuk, sahabat Nabi ni dia ada 3 bahagian yang paling alim. Sebab perkiraan muhaddisin seramai 150,000 ataupun 60,000 sahabat Nabi ni yang sampai kepada pangkat mujtahid mutlak yang boleh bina mazhab sendiri ni 120 lebih. Itu sahabat kan, 120 orang lebih. Dalam 120 ni yang paling alim digelar as-sab'ah fuqaha us-sab'ah min as-sahabah, 7 orang. Ni paling alim sekali dan paling banyak dirujuk oleh para sahabat. Siapa 7 orang ni? Termasuk Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali dan Aisyah, Abdullah bin Abbas. Itu masuk 7 orang. Apa tu? Pas pada 7 orang tu fuqaha al-ishrun, iaitu seramai 20 orang. 20 orang kurang sikit fatwa berbanding hal ni. Lepas pada 20 orang, siapa dia pula? Siapa dia pula iaitu seramai 120 orang. Ni ya. Daripada sahabat Nabi yang menjadi rujukan para sahabat lain dan juga para tabi'in. Abu Hurairah tak masuk dalam kelompok tu. Dia riwayat sahaja. Dia riwayat hadis dia tak sampai mujtahid mutlak. Abu Hurairah. Dia pun apa-apa, dia cari tok guru dia agak. Siapa dia tok dia? Abdullah Mas'ud. Salah seorang tu. Sayyidina Umar. Yang digelar dengan Habrul Ummah. Dakwah bagi umat Muhammad.
Abdullah bin Mas'ud. Dan tokoh utama yang didahulukan dalam mazhab Abu Hanifah. Apa-apa kau di kalangan sahabat, dia akan dahulu pendapat Abdullah bin Mas'ud. Ini kaedah ni para mujtahidin sebutlah, dan para muhaddisin sebut, kita yang tak maklum. Itu Saudah. Jadi Saudah isteri yang kedua, umur panjang. Lepas tu nikah dengan Aisyah. Nikah dengan Aisyah. Lepas tu pindah pergi ke Madinah, satu dengan Aisyah di situ. Masuk tahun yang ketiga, Nabi berkahwin pula dengan Hafsah. Hafsah tahun ketiga Hijrah bulan Sya'ban. Masa tu usia Nabi dah 56, Hafsah baru 21. Dan Hafsah dia tua daripada Abdullah bin Umar lebih kurang 7-8 tahun. Ibnu Umar kan dalam hadis, mata adik dia lah, dia tua 7 tahun 8 tahun gitu. Hafsah pun meninggal lepas pada Nabi juga. Dia meninggal era pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 45 Hijrah. Sebab Muawiyah pegang pemerintahan menggantikan Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Hasan ni tahun 40. Dia pegang lebih kurang 20 tahun. Sampai tahun 60 Muawiyah wafat, ganti anak dia Yazid bin Muawiyah. Dalam tarikh Islam kan. Aisyah meninggal umur 68. Umur 68. Sebab apa umur 68? Sebab dia buat korban 68 ekor. Jadi Allah hentikan satu ekor, satu tahun umur dia. Umur 68 Hijrah. Umur 68 tahun 58 Hijrah. Tahun 58 kerajaan Bani Umayyah. Marwan bin Hakam zaman tu. Tu. Lepas pada Hafsah, Nabi kahwin pula tahun yang keempat Hijrah dengan Hindun bin Abi Umayyah yang digelar dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni anak ada 2-3 orang. Kahwin dengan Nabi. Umur dia masa tu janda umur 30. Rasulullah dah 57. Tapi kahwin lebih kurang 6 tahun Rasulullah wafat. Umur dia panjang Hindun ni, umur 84. Dia wafat tahun 61 Hijrah. Antara isteri Nabi yang paling akhir sekali wafat, Hindun bin Abi Umayyah yang digelar dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni orang tak tinggi, orang segak. Aisyah paling cemburu kat dia lah. Aisyah cemburu kat dia. Aisyah muda pada dia. Dia janda dah. Nak ada orang Aisyah seorang. Tahun keempat bulan Syawal Nabi kahwin dengan Hindun bin Abi Umayyah. Habis daripada dia punya iddah dengan lelaki dia yang digelar dengan Abu Salamah. Dan Abu Salamah mati, Ummu Salamah teriak. Nabi pergi tengok, mata dia duduk terbuka. Nabi tutup. Inna nazar, sesungguhnya pandangan itu tu tatba'u ruh, mengikut ruh. Makna waktu ruh keluar tu dia memandang ruh dia tu kembali. Allah bawa pergi tempat di syurga kan, malaikat bawa tengok situ. Nabi tutup mata dia. Nabi ajak cara pengurusan jenazah. Lepas pada tu isteri dia ni Ummu Salamah ni duk teriak, sedih pasal Abu Salamah ni baik. Nabi kata jangan sedihlah, yang pi tu pi dah, ketentuan Allah. Mau tak saya ajak satu doa, satu amalan, kalau kamu baca Allah akan gantikan dengan suami yang lebih baik daripada suami hak lama ni. Nabi tanya dia kata mau ya Rasulullah. Umur 30. Baca, buat amal habis dah, suruh masuk Pinang. Baik sungguh lah kan. Dia tak bagi doa tu. Lepas tanya doa apa, tak abang. Ada doa dia. Dia tengok doa tu, tengok dalam Futuhat Rabbaniyah. Ada Futuhat Rabbaniyah Ibnu Ilan, syarah bagi Azkar Nawawi. Soalnya 4 jilid dah tu. Cari tahu-tahu. Syekh Ibnu Ilan. Ada dalam tu Futuhat Rabbaniyah, syarah Azkar. Tu isteri yang kelima Nabi. Lepas pada tu kami kahwin pula dalam bulan Zulqa'dah dengan Zainab bintu Jahshin. Ini ke depan dia akan cerita ni. Tahun ni kahwin dengan ni. Sejarah-sejarah banyak saya sebut ringkas. Yang ketujuh Nabi kahwin pula dengan Juwairiyah bintu Haris tahun ke-6 Hijrah bulan Sya'ban. Lepas muda-muda Juwairiyah ni umur 20, Nabi dah 59. Berkahwin pula selepas daripada tu dengan Safiyah bintu Huyai
kan, selepas daripada peperangan dengan puak-puak Yahudi. Safiyah binti Huyai berketurunan Nabi Allah Harun, kan. Perang apa? Selepas daripada Fatah Mekah. Tak main dah, terlupa. Meninggal umur 60 kat, semua tahun-tahun lewat-lewat pada Rasulullah meninggal jauh. Lepas tu Nabi Rasulullah ni kahwin pula, kan, dengan Safiyah Muharram tahun ke-6 ke-7. Nabi kahwin pula isteri yang ke-9 nama Ramlah bintu Abi Sufyan yang digelar dengan Ummu Habibah. Apa kak Muawiyah. Jadi Abi Sufyan tu pak mentua dia, pak mentua Rasulullah. Tahun ke-7 Hijrah juga, bulan Muharram. Dan yang terakhir Nabi kahwin dengan isteri yang bernama Maimunah bintul Haris. Dan Juwairiyah kahwin dah umur 20, semua muda-muda ni. Umur Rasulullah 60, Maimunah 26. Umur 26. Tahun 7 Hijrah, lebih kuranglah 3 tahun duduk dengan Rasulullah. Tapi meninggal pun sayup juga tahun 51 Hijrah, umur 70. Mana dalam ramai-ramai isteri Nabi ni, yang meninggal dulu daripada Nabi ni 3 orang sahaja. Yang pertama Khadijah ni, yang kedua Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah wafat dulu. Isteri Nabi kan 12 orang. Saya sebut tak 10 orang tu, 9 orang tu, hak tu semua wafat kemudian pada Rasulullah. Tu yang dalam syair sebut tu, tuwfiya an tis'i niswatin, diwafatkan Nabi dan meninggalkan 9 orang perempuan sebagai ummahatil mukminin. 9 tu Saudah, Aisyah, Hafsah, Hindun, Zainab, Juwairiyah, Safiyah, Ramlah, Ummu Habibah tu seorang lagi Maimunah. 9 orang. Wafat dulu pada Nabi 3 orang, Khadijah, Zainab bintu Jahsyin yang digelar dengan Ummul Masakin, ibu orang-orang yang miskin, dia kasih sungguh ke orang miskin. Yang ketiga iaitu Raihanah bintu Syam'un, ini keturunan Israel, keturunan Nabi Yaqub. Lepas meninggal 6 Hijrah. Ummul Masakin 3 Hijrah bulan Ramadan. Lebih kuranglah sejarah, cerita ringkas-ringkas gitulah. Ni cerita kahwin dengan Saudah bintu Zam'ah. Ni masa ni Nabi dah beristerikan Saudah dah ni, yang Nabi pergi ke Taif ni. Dan kemudian daripada 3 bulan daripada waktu Sayyidatina Khadijah itu pergi, dan kemudian daripada 3 bulan daripada wafat Sayyidatina Khadijah, dia mana berkahwin dah Rasulullah waktu ni. Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan ni Saudah bintu Zam'ah ni. Dalam kitab Khatamun Nabiyyin bagi Syekh Abu Zuhrah mengatakan Nabi pergi ke Taif ni bulan Syawal. Bulan Syawal kisah ni. Pergi Nabi SAW kepada Taif. Nabi hijrah pergi ke Taif sebab Nabi tengok keadaan di Mekah pada masa tu, puak-puak Quraisy dan puak-puak musyrikin ni tak mau terima seruan Nabi. Lepas tambah pula lagi menyiksa dan menyakiti para sahabat dan menyiksa Nabi ni. Akhir Nabi pun fikir-fikir, dah orang Mekah sendiri tak mau, kan, pergi dakwah pula di sekitar Mekah. Di sekitar Mekah ni pergi tang mana? Nabi pergi satu tempat nama Taif. Taif ni belah apa nama, Janub Syarqi ni, Tenggara Madinah. Jarak lebih kurang 60 kilo lebih itu. Dan kalau pergi Mekah ni, kalau boleh pergi Taif, boleh pergi juga lah. Taif ni bumi sejuk. Mekah hangat lepas sejuk. Sayur banyak dah tu. Bapa Taif ni minta kat Nabi, ya Rasulullah, bumi Taif ni hangat Rasulullah. Bumi ni cukup hangat ni, mintalah bagi supaya sejuk sikit. Dia beri turun serodok tanah Taif ni, buat naik tawaf 7 keliling, tuang balik. Sejuk. Tang lain hangat, tang tu sejuk. Kan? Lepas daripada tu lepas mengadu pula kat Rasulullah, ya Rasulullah, sejuk. Nak tanam pokok pun tak boleh.
Jibril cedok pula satu bahagian lagi, pergi tawaf 7 kali, kemudian serodok tuang. Boleh tanam sayur. Sebab tu tempat tu nama Taif. Taif ni yang mengelilingi datang lah. Jibril sodok bumi tu dengan sayap tu, bawa tawaf 7 kali. Bisa lesik cerita. Dia tengok dalam kita cari tak jumpa. Tawaf tu nama Taif. 60 kilo boleh jalan pergi Taif. Tapi luar tanah haram. Taif. Sayurnya lebih kurang kita sini Cameron Highland lah. Taif. Nabi pergi Taif pula. Pasal apa Nabi pergi Taif? Sebab dia. Pasal Nabi pergi Taif ni anak cucu keturunan tok nenek moyang dia tu di situ. Sebab tok menakan dia mak kepada Hashim. Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Hashim. Hashim. Mak kepada Hashim ni nama Atikah Al-Sulamiyah, daripada Bani Sulaim. Sebab di Taif ni diduduki oleh satu kabilah yang bernama Bani Saqif. Lepas tu tok nenek moyang Nabi ni, sebelah tok Nabi ni dipanggil Hulafa'u Saqif, mana orang yang berakad janji setia dengan puak Saqif. Nabi berharap adik-beradik Nabi, pupu moyang, pupu papak Nabi yang ada di Taif ni menerima seruan Nabi. Pada awal perkiraan Rasulullah ni, kita pergi Taif pula wahai Zaid, sebab Nabi pergi dengan Zaid bin Harisah. Pergi sana apa sebab? Ada adik-beradik kita. Beradik kita ni takkan nak buat lebih kurang kot, kan? Dakwah Nabi lepas pun kenal Rasulullah, dia beradik dia. Tu yang Nabi pilih untuk pergi Taif tu. Yang berserta yang ni orang yang bersama dengan Nabi, Sayyidina Zaid bin Harisah. Nabi pergi dengan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, anak angkat Nabi ni. Falamma watara Zaidun zawwajnaha kaha. Bila habis sahaja iddah seorang isteri Nabi berkahwin dengan Zaid, zawwajnaha kaha, kami kahwinkan kamu dengan dia. Ni ada seorang isteri Nabi yang Nabi kahwinkan dengan dia, kahwin dengan bekas isteri Zaid bin Harisah ni. Dia ni sembang kemah lah dia. Sebab dia kata dekat orang lain, dia kata hampa semua, nama Maimunah bintu Harith, dia kata hampa semua kahwin dengan dikahwini oleh penduduk bumi, tapi aku dikahwini oleh orang langit. Nak Allah kahwinkan dia dengan Rasulullah. Sedap kat dia dia duduk buah tu boleh menang kat dia tu dia duduk jajar buah tu lah, buah kemas sekali. Isteri Zaid bin Harisah ni lah, tak boleh duduk dengan Zaid. Zaid ni orang biasa, dia orang bangsawan Quraisy dan buat kelaku ada kali mengadu kat Rasulullah, jalan penyelesaian yang nak cerai. Dia cerai. Lamma watara Zaidun zawwajnaha kaha minha watara, habis pada iddah tu Nabi kahwin lah dengan isteri Nabi yang bernama Maimunah ni. Dalam sirah lah lebih kurang. Jadi pi dengan Zaid bin Harisah. Sebab apa Nabi pi sana? Kerana menyeru Nabi SAW. Nabi pi cari ataupun berdakwah akan ahli Taif kepada agama Allah. Sebab pi sana tu nak menyeru supaya masuk Islam lah puak-puak Taif ni, dengan harapan orang-orang Taif ni akan masuk Islam. Ada juga orang-orang Mekah ni akan masuk Islam. Dia beradik dari situ. Dan berhenti Nabi di sana 1 bulan. Ini kata sebahagian ulama lah. Sebahagian ulama kata sebulan kat Rasulullah pergi. Sebahagian ulama kata 10 hari. Ni khilaf riwayat lah. Bila Nabi pergi tu dia cerita panjang lah. Nabi jumpa Huzail, Nabi jumpa 3 tokoh terbesar daripada Bani Saqif. Dia kata, Muhammad, hang mai ke Taif ni atas tujuan apa? Atas tujuan aku nak dakwah kamu kepada Islam. Tak ada orang lain dah kah Tuhan nak nanti jadi Rasul yang pilih muka hang ni? Tak ada orang lain dah kah? Campur adik-beradik dia seorang lagi kata, apa dia? Hang dijantik jadi Rasul. Terkoyak kelambu Kaabah cerita ni. Cara orang Melayu ni, kalau kita orang Kedah ni cerita-cerita apa? Panah lintak mau gaya ni kan. Jadi satu istilah.
Lepas Arab ni nak abang kata malang sungguh ni, terkoyak dah kalau muka Allah hang jadi rasul. Nabi ingat setakat tu saja. Rupa-rupanya rancangan penduduk Taif ni cukup teruk. Penduduk Taif ni perut dia, isi perut dia busuk. Sampai hari ni saki-baki tu duduk dari penduduk Taif. Lepas perut cukup teruk penduduk Taif. Nabi pergi dengan Zaid bin Harisah. Nabi duduk di sana lebih kurang sebulan ataupun 10 hari. Nabi pindah. Dan siapa pun tak layan. Bukan setakat tak layan lepas pulau Nabi, bukan setakat pulau Nabi, lepas upah ataupun lepas arah pula pakat-pakat miskin dan hamba-hamba sahaya ni supaya mencaci maki Nabi, samping ambil ketil batu tengalung Nabi sampai berdarah. Jadi budaya Arab ni kalau dihina oleh orang bangsawan memang satu kehinaan. Tapi yang menghina kita itu hamba sahaya, kedudukan paling-paling hina. Paling-paling hina. Kalau bahasa kita Melayu, kalau kita dihina oleh manusia memang hina. Tapi kalau kita dihina oleh haiwan memang cukup hina. Haiwan hina kita, cukup hina punya. Jadi orang bangsawan mereka ni tak hina. Hina lah, tapi mereka nak pekeji lagi, nak berjatuh lagi imej kedudukan Rasulullah ni. Mereka suruh hamba sahaya tu hina lagi. Hamba sahaya ni orang cukup hina. Suruh orang hak hina menghina. Lagi dahsyat Rasulullah kena. Kita ni orang tegur sikit pun nipis telinga lah kan. Tu orang biasa. Kalau mai orang hak cukup dahsyat teruk hina kita, lagi terasa. Lagi terasa. Tapi Rasulullah Raufur Rahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ni sifat Nabi ni. Yang cerita panjang dalam sejarah ni, saya cerita lebih-lebih kurang. Jadi Nabi duduk di Taif ni selama sebulan ataupun 10 hari. Apa natijah dakwah Nabi? Maka tiada seorang daripada mereka itu, penduduk Taif tu, perkenan akan seruannya itu. Tak ada siapa pun terima. Nabi dakwah kepada Islam ni, sekok pun tak mau terima. Kemudian kembali Nabi SAW kepada Mekah. Ni dia ringkas. Nabi pun dah tak mau. Tapi Nabi balik dalam keadaan, dalam sirah ni ke depan ni cerita sikit. Lepas usir, lepas hambat Nabi dengan cacian maki, sumpah seranah, di samping kanak-kanak dan hamba sahaya ni ambil batu baling tengalung Rasulullah sehingga berdarah kaki Nabi. Kasut Nabi tu penuh darah. Zaid bin Harisah duk hadang ni, tak mau bagi kena Rasulullah, habis luka, habis kepala. Nabi keluar bumi Taif dalam keadaan terjengkek-jengkek, sakit kaki. Rasulullah tak kata apa. Yang kata Rasulullah, Zaid bin Harisah duk tahan gedebuk-gedebak. Lepas ligan Nabi sampai 3 kilo daripada Taif. 3 kilometer daripada ligan duk balik ni. Sampai Nabi jalan terjengkek, tak larat dah sakit. Akhir Nabi berteduh di satu kebun anggur, dia panggil kebun Rabi'ah. Ada 3 orang anak Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Puak-puak ni kan beriman dengan Nabi. Ni cerita ni. Jadi lepas hambat Nabi ni, akhir Nabi keluar daripada Taif, singgah di tengahan dia tu, nama kebun kurma Rabi'ah. Nabi singgah di situlah, tumpang berteduh sat dan bersandar sat, ambil rehat sebab dihambat, diusir oleh penduduk Taif dengan cacian maki dan ketul batu. Ini cerita. Dan menyakiti akan Nabi oleh ahli Taif pada hari yang keluar Nabi daripada Taif. Hari lah tu, lepas pakat ke semua ramai-ramai, maki berkanak. Lepas pada tu sambil tengalung ketul batu. Tu menyakiti tu dengan perkataan, maki, sumpah seranah, ambil hamba-hamba saya, nak bagi Nabi ni rasa hina sungguh. Dan perbuatan, menyakiti tu pula dengan perbuatan. Perbuatan tu buat lagu mana? Tengalung batu. Hingga berlumur 2 kasut Nabi SAW dengan darah. Habis ke kasut-kasut. Dan kena beberapa luka kulit kepala Sayyidina Zaid bin Harisah. Sebab apa kena? Kerana memelihara ia akan Nabi SAW dengan kepalanya itu, daripada terkena pelontaran mereka akan Nabi. Tengalung tu Nabi Harisah duk kepung tu, gedebuk-gedebak. Dia duk bertahan Nabi. Lari dua-dua orang ni pergi satu kebun, Rabi'ah.
bin Rabi'ah ni milik dua orang. Anak dia yang bernama Utbah dengan Syaibah. Dua-dua ni musuh Islam. Dia bahkan beriman. Nabi duduk di situ, Nabi baca satu doa tu hak kita bagi dulu ni. Kan? Nabi duduk tu, Nabi bersanak, Nabi baca satu doa. Munajat Nabi tu, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin. Allahumma ila man takiluni ila bu'din yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri fa illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghaira anna afiyataka awsa'uli. Allahumma inni a'udzu biwajhillahi alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah an yanzila bi sakhatuk aw yahulla alayya ghadabuk lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Ambil dah tak baik. Munajat besar tu. Nabi duduk situ dalam keadaan sedih. Allah sedih bukan kes sakit, sedih sebab umat dia tak menerima dakwah dia. Nabi sedih sampai lagu tu. Yang kata yang Rasulullah ni sedih dengan umat ni sampai beruban kepada Rasulullah. Dan tikak masalah ummah, risau bimbang keadaan ummah sampai beruban. Betul dalam hadis cerita satu hari Jibril alaihi salam turun dekat Nabi ni menjelang waktu duha, hampir-hampir di tengah hari. Waktu tengah hari lah lebih kurang. Kalau bahasa kita ni, turun dalam keadaan cemas dan berwajah pucat lesi. Mai jumpa Rasulullah, masa tu Rasulullah duduk di Madinah. Kata, ya Muhammad, baru sebentar tadi Allah menetapkan dan menentukan seluruh ahli neraka kepada tempat neraka. Muka Jibril alaihi salam ni kecut perut sebab takut dengan keadaan neraka dan ahli neraka. Tuhan tetaplah neraka ni buat untuk siapa, neraka hawiyah untuk siapa, neraka hutamah untuk siapa, neraka lazza untuk siapa, neraka sakar untuk siapa. Jadi Jibril cerita neraka yang paling berat sekali neraka hawiyah. Wahai Muhammad, Nabi tanya, neraka ni Allah buat untuk siapa? Nabi kata, neraka hawiyah ini untuk golongan munafiqin. Sebab neraka Allah buat ni dia bukan asin, dia satu tingkat. Macam rumah flat tu, dia 7 tingkat. Lubang masuk dalam neraka pintu satu saja. Mana penghuni neraka yang nak masuk neraka di bawah, dia tak akan lalu dulu neraka atas. Mana panas sengsara neraka atas tu dia rasa dulu. Lagi satu tingkat daripada tingkat 7, tingkat atas sekali neraka jahim, neraka jahanam. Turun daripada neraka jahanam tu cukup siksa, masuk neraka yang kedua jauh lebih siksa daripada neraka pertama. Tu tak nak sampai tempat dia tu. Siapa duduk neraka hawiyah bawah sekali ni, dia rasa habis 6 neraka tu dulu. Bukan duduk neraka ni masuk ke ni. Neraka ni macam 7 tingkat ni ulama sebut. Turun daripada atas, siapa nak masuk neraka bawah kena lalu neraka atas tu. Baru lepas neraka bawah sekali. Jibril duk cerita bang macam apa yang Allah sediakan dalam neraka ni, tak memang nak cerita banyak. Dan dalam kitab Qurtubi cerita dalam neraka tu apa Allah azab dalam neraka. Neraka tu dah azab. Azab lain Allah sedia lagi dalam neraka tu. Hak lebih panas daripada api neraka apa dah. Sampai neraka sendiri doa ke Allah, panas dia tu. Neraka sama neraka ni mengadu dekat Allah tak tahan. Api dah mengadu dekat Allah tak tahan api neraka. Namun dalam neraka ni ada satu wadi yang mana neraka minta ke Allah ni, minta berlindung pada wadi tu, jauh lebih panas lagi. Serta azab dalam neraka, ada bukit dalam neraka lah, macam-macam. Kita ngaji dalam bab sam'iyat lah. Macam tauhid kena ngaji tak tu, baru sedap lagi bab sam'iyat tu. Jadi kita Qurtubi lah, Qurtubi. Bila baca Qurtubi tebal 3 jilid tu. Tebal tu. 1 jilid tebal tu. 3 jilid ada tebal tu. Dalam tu cerita panjang Imam Qurtubi cerita Tazkirah Qurtubi fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Cerita sedap dalam tu. Jadi Nabi ni bila cerita bab neraka hawiyah sekian azab, Nabi kata bagi siapa dijadikan neraka itu, wahai Jibril. Jibril kata neraka itu Allah jadikan bagi kaum yang khusus, iaitu puak-puak munafiqin. Kemudian neraka yang ke-6 cerita neraka daripada neraka hawiyah
neraka jahim, neraka lazza lah apa semua. Satu ni puak Yahudi, ni puak Nasara, ni puak penyembah berhala, ni puak Majusi. Sampailah neraka yang pertama, tahap atas sekali. Neraka ni kata Jibril, nama neraka Jahannam. Nabi tanya Jibril, Allah jadikan neraka Jahannam ni dekat siapa? Jibril tak jawab. Dah Jibril cerita satu sampai 6 neraka ni, Nabi cerita. Jibril cerita neraka ni untuk kaum ni, neraka ni untuk kaum ni, neraka ni untuk kaum ni. Sampai neraka paling atas sekali, hak paling kurang azab sekali ni. Nabi tanya, untuk siapa neraka ni wahai Jibril? Jibril tak jawab. Jibril sengak. Lama Nabi tanya pula, wahai Jibril, hak neraka yang atas sekali ni Allah buat untuk siapa? Jibril sengak. Lama sampai 3-4 kali akhir Jibril jawab, wahai Muhammad, neraka paling atas tu Allah buat untuk umat kamu. Pingsan Rasulullah. Allah pingsan ni sampai lama. Jaga daripada pingsan ni Jibril tak ada lah. Nabi sujud. Para ulama sebut dalam hadis ni cerita, Nabi sujud selama 3 hari. 3 hari Rasulullah sujud. Cuma Rasulullah panggung kepala waktu sembahyang. Bila azan Rasulullah panggung kepala pergi masjid, habis sembahyang Nabi balik sambung sujud 3 hari. Tak angkat kepala Rasulullah ni 3 hari. Mula sedang tu Abu Bakar. Buka tengok Rasulullah tak macam biasa. Bila Abu Bakar pergi rumah Rasulullah bagi salam 3 kali, Nabi tak jawab. Sayyidina Abu Bakar dengar tangisan Rasulullah akhir, Sayyidina Abu Bakar pun teriak. Tak tahu pasal apa, patah balik rumah ni. Sampai tengah jalan berjumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, lima zatabki ya Abu Bakrin? Sebab apa kamu menangis yang teresak-esak begini wahai Abu Bakar? Abu Bakar cerita. Bila cerita, Sayyidina Umar pun teriak. Sayyidina Umar pergi rumah Rasulullah bagi salam 3 kali. Nabi tak jawab. Sayyidina Umar teriak sebab dengar tangisan Rasulullah. 3 hari Rasulullah tak makan, tak minum, tak tidur 3 hari. Balik Sayyidina Umar pun teriak balik tengah jalan, jumpa dengan Salman Farisi. Salman Farisi tengok Sayyidina Umar teriak macam budak-budak. Salman Farisi tanya, lima zatabki ya Umar? Hang teriak pasal apa Umar? Umar pun cerita dekat Salman. Salman pun teriak. Tapi Salman tak berani pergi rumah Rasulullah. Ni sahabat kan, bukan pergi cerodong. Kalau kita pergi tutup pintu, awak weh dah. Rasulullah ni sahabat cukup takut. Agungnya para sahabat dengan Nabi ni habis. Tu para sahabat kata, kalau kami tengah sembahyang sunat, Rasulullah masuk dalam masjid, Nabi beralih dekat kami, rasa luruh daging muka kami. Malu para sahabat ni, tak panggung kepala para Rasulullah. Mana ada sahabat duk lunggak tengok muka Rasulullah tak? Sebab tu sahabat tu tak ada riwayatan hadis Syama'il. Semua sahabat muda-muda. Kalau cerita bab raut wajah, cerita bab akhlak perbuatan, tu ada lah sahabat tu. Tapi kalau cerita bab sifat Nabi, tangan kaki Nabi apa semua sahabat min sighar sahabat. Sahabat yang kibar tak riwayat sebab depa tak mampu nak tatap wajah Rasulullah. Agung depa dengan Rasulullah. Ni zaman Farisi ni bila teriak gitu, dia tala pergi rumah Fatimah. Dia tahu dah sebab sahabat ni hak besar sekali, 2 orang tokoh ni pun Rasulullah tak jawab. Rasulullah tak buka pintu. Lama lepas tunggu sampai akhir, lepas teriak balik. Tak tahulah musibah apa yang berlaku sampai Rasulullah 3 hari 3 malam sujud tanpa angkat kepala doa dekat Allah. Lepas pada tu Salman Farisi pun pergi mengadu kat Fatimah. Fatimah pun teriak. Akhir Fatimah lari pergi rumah Rasulullah bagi salam. Nabi ni bila dengar suara anak dia hak paling dia sayang. Fatimah ni dia paling sayang. Sebab Fatimah ni salah satu sifat dia dalam Durr Mansur sebut, Imam Suyuti cerita dalam riwayat bahawasanya bau Fatimah ni bau buah-buahan syurga. Nabi kalau teringat syurga, Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi pergi rumah Fatimah. Bau Fatimah tu bau buah syurga. Dia kata hebat Fatimah kan. Lepas pada tu Fatimah bagi salam, Rasulullah buka. Bila buka saja pintu, Fatimah terkejut besar sebab muka Rasulullah pucat kuih kering. 3 hari Rasulullah tak makan. Rasulullah duduk sujud. Lepas tu Fatimah tanya apa siapa Rasulullah sampai keadaan begini. Nabi kata, umat aku dihuman dalam neraka. Mana hati aku tak susah, Nabi kata. Tu sedih Rasulullah bab kita. Kita haram tak fikir amal.
Nabi susah hati umat dia kena humban dalam neraka. Mana aku tak susah hati wahai Fatimah, Nabi. 3 hari. Tapi nak buat guna ketetapan Allah dah begitu. Kan hak tak beriman, hak kufur ni Allah humban marah. Tu Allah peringan daripada kaum-kaum umat lain. Kalau umat Nabi lain azab teruk lagi. Umat Muhammad ni tu dia. Itu ulama tafsir kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang yang tak beriman yang mendapat rahmat dengan pelantikan perutusan Nabi kita ni, nikmat lepas ni rahmat atas dunia sekian-sekian, rahmat di akhirat tak ada. Cuma sahaja ada sikit sahaja, iaitu neraka yang paling ringan di antara 7 neraka. Umat lain tak ada. Cerita banyak dalam khususiyati Rasul kan, khususiyati Rasul dia cerita salah satu rahmat untuk orang kafir atas muka bumi ni, dengan sebab menjadi umat Nabi boleh tumpang makan ke darah. Senang cakap kan. Kalau umat-umat Bani Israel ni Allah bagi rezeki ikut amalan. Kalau dosa banyak, makan sikit, hidup pun susah. Umat-umat kaum tu Allah binasa lagu tu lah. Siapa banyak dosa, contoh ada 2 orang, dia ni dosa banyak pada kau ni, dia boleh makan sepinggan, hak kawan tu boleh makan suku. Memang rezeki tak boleh ikut qadar dosa. Tapi umat Muhammad dosa banyak, kedarah montek perut kan, makan lebih pada kita lagi. Tengok bawa kafir. Ini dalam tafsir disebut rahmat atas orang kafir ni mudah cari makan, dengan sebab yang pertama umat Nabi, yang kedua menumpang rezeki orang mukmin. Nah, ni orang duk kata tengok Cina pandai berniaga dia. Reti tak reti. Saya cukup marah tu. Reti tak reti. Nak pegang Quran ke tak pegang Quran. Mereka boleh tumpang makan ke darah pun pasal ada orang Islam. Tak ada orang Islam habis lingkup mah satu umat Nabi. Sebab tu Allah tak binasa mereka macam Allah binasa qaum Samud. Wa amma Samud fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah 7 layalin wa 8 ayyam. Dalam Quran Tuhan cerita, adapun kaum Samud, kaum Nabi Allah Hud, Allah binasa dengan rihin sarsarin atiyah, dengan angin yang mempunyai bunyi yang cukup dahsyat dan kelajuan yang tak ada tapisan. Sebab Allah turunkan angin, turunkan hujan atas muka bumi ni, semua ada qadar, bimikial wa bimiqdar. Dia ada qadar, dia ada sukatan. Tapi hari Allah binasakan kaum Samud, angin tidak ada sukatan. Ribut yang berterusan selama 7 layalin wa 8 ayyam. Mula pagi Rabu, rapat Rabu minggu depan masuk maghrib. Angin ribut yang begitu kuat dan dahsyat tadi ni cabut semua hak tak beriman tadi, angkat ke langit, hempuk ke bawah. Bila hempuk ke bawah, putih kepala ni, angin tarik. Duk terkedang di tengah padang tu selama 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari tak mati. Duk mengerang situ, masuk angin kot dalam mulut, buat keluar isi perut habis ni. Allah binasa kaum dulu. Allah tak buat umat Muhammad gitu. Duk kufur belambak ni pasal apa? Pasal Allah kata dah, pasal umat Nabi. Kalau bukan pasal umat Muhammad, mampuih kita. Tu kata rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ni tu abang lepa pandai pasal depa ekonomi hang cemat sikit. Tak mengaji tauhid ni. Tauhid tu orang kita pun banyak bercakap benda tu. Saya juga tak setuju. Tak ngaji tafsir tu. Tak ngaji khususiyati Rasul, bukan khususiyati Rasul. Imam Muhammad bin Ahmad Al-Qustulani karang. Dia sezaman lebih kurang lah, zaman Ibn Hajar Haytami, Asqalani. Dalam tu dah cerita. Ini kata Rasulullah, Raufur Rahim, kan, kasih dan lemah lembut sungguh dengan umat. Dan tuah kita. Beli ya khususiyati Rasul kalau tu. Macam-macam dia cerita. Wa qara'a wa ra'a fit Taurat. Ya Rabbi, kata Nabi Musa, wahai Nabi Musa, adkhilni min ummati Muhammadin. Wahai Allah, masukkanlah aku di kalangan umat Muhammad. Sampai Nabi Musa minta berkali-kali nak jadi umat Muhammad. Bukan dalam khususiyati Rasul. Sedap khususiyati Rasul. Saya tak abang je lah kan. Tak payah lah. Marak lah sedap. Khususiyati Rasul ni sedap.
Kata bab Rasulullah ni kelebihan, keistimewaan Rasulullah ni apa? Tak tahu habis tu. Dia buat ni lah, buat isi lah, tak syarah kan. Dia kurang terbaik tu lah. Imam Muhammad bin Ahmad Al-Qustulani. Dia cerita tu kita ni. Itu rahmat untuk orang Islam apa pula? Ulama senarai. Kan? Rahmat untuk orang Islam dua. Rahmat di atas muka bumi ada apa? Rahmat di akhirat ada apa? Cerita lah. Point banyak ni. Syarah macam tauhid bagi macam sikit kan. Dalam kitab tu tadi. Tu yang kata Rasulullah ni kan berhenti di kebun milik Ibna Rabi'ah ni, iaitu 3 km daripada Taif. 3 km daripada Taif. Dan berhenti bersanak di kebun anggur milik Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah. Duduk di situ dalam keadaan sedih. Nabi munajat dekat Allah tu, yang Nabi baca doa tu, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu sahajalah aku mengadu. Lemahnya daya upaya aku untuk menyeru manusia kepada agamamu, ya Allah. Munajat Nabi itu sedap. Wa qillata hillati, dan sudah hampir kosong daripada jalanan ataupun apa sahaja idea untuk aku menarik umat aku ini masuk kepada Islam, ya Allah. Wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin, dan alangkah hinanya aku di mata manusia pada hari ini, Nabi. Nabi doa, Allahumma ila man takiluni, ya Allah, ya Tuhanku, kepada siapalah kamu nak menyerahkan aku di bawah kuasanya. Nabi doa. Panjanglah doa. Munajat dah tu. Keluar dalam sirah dah. Ibn Hisham ada. Rahim Maktum ada tu. Apa nama? Sofiur Rahman Mubarakfuri. Kita mudah sikit lah bahasa dah. Sirah Nabawiyah Maulana Abu Hasan Ali Nadwi pada. Sirah Halabi pada. Banyak fiqh sirah Datuk Sa'id Ramadan Buti pada. Punya munajat Rasulullah tu, buka tengok situ lah. Ambil situ, baca munajat. Kita ada hal-hal penting, hal-hal besar tu kan, baca doa tu. Kata Imam Asmu'i, barang siapa yang bermunajat dengan munajat Rasulullah ini, pasti Allah kabulkan permintaan dan hajat. Mustajab. Sebab Nabi baca saja doa tu, kemudian lepas daripada tu Nabi berjumpa dengan seorang orang Nasrani kan, yang bernama Adas kan. Adas tu dia duk kerja di kebun anggur ni. Kerja di kebun anggur ni. Utbah dan juga Syaibah ni tengok keadaan Rasulullah ni, depa kesian. Ni berkat Nabi baca, wahai depa musuh Islam. Depa yang duk lawan dengan Nabi, tengok keadaan Nabi ni depa sedih. Depa kata, hang macam ambil buah anggur setangkai, segugus setangkai, tapi bagi sat dekat dia. Kesian aku tengok. Dia bawa dia. Pergi kata, wahai tuan, ambillah tuan, saya bagi makan ni. Ambil makan. Nabi pegang macam bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, tak ada lagi sepanjang aku duduk sini orang makan macam bismillah. Boleh saya tahu tuan ni siapa? Nabi tanya dia, hang siapa dia? Saya ni dari nama Adas. Saya daripada sekian-sekian negeri. Nabi kata, saya ada kawan lah tu. Nama apa kawan tu? Nama dia Yunus ke Syuaib, betul kan? Yunus. Nabi Yunus. Dia kata, barangkali tuan ni memang benar seorang Rasul. Tak tahu kisah ni kecuali dia seorang Rasul. Dia masuk Islam, beriman dengan Nabi. Rabi'ah tengok lagu tu, marah lalu. Aku seorang pergi bagi anggut, kan seorang masuk Islam. Dia cium kaki Rasulullah. Itu kata ini. Di sini tak tahu lah dalam sirah ni tak panjang kan. Duduk situ Nabi tinggal sahaja Taif dan kebun tu, sampai di satu tempat kan, yang bernama Qarnu Manazil. Qarnu Manazil ni tempat kita nak miqat kajian Qarnu Manazil. Fatang ni. Maka sangatlah duka Nabi SAW dengan yang demikian itu, sebab depa usir Nabi sampai macam tu, menghina dengan Nabi sehabis-habis penghinaan.
Bila tengok keadaan begitu, malaikat Allah ini minta izin kepada Allah supaya nak binasakan penduduk Mekah dan Taif. Maka meminta akan Nabi oleh malaikat yang memerintah segala bukit. Ada malaikat yang jaga, dia panggil Malakul Jabal. Nabi duduk sampai di Qarnul Manazil ni, dalam sirah sebut, tiba-tiba keadaan Nabi berasa kelam. Langit tu berasa kelam. Nabi lenggak tengok, rupa-rupanya malaikat Malakul Jabal kata, "Ya Rasulullah, azinni, beri izin kepadaku untuk aku pelaga dua bukit ini, penduduk Mekah dengan penduduk Taif, sekali aku hampak hancur habis buat ni, biar tak ada benih depa terus." Lagu Nabi Allah Nabi Allah Nuh doa dekat Allah kan, minta bagi tak ada benih bang sekok, la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Rabbi innaka in tazarhum, ya Allah, kalau kamu masih menyisakan saski baki keturunan mereka ni, yudhillu ibadaka, mereka akan sesat habis hamba-hamba yang beriman ni, jahat pokok ni. Wala yaliduna illa fajiran kafara, anak-anak cucu mereka, anak beranak mai bengkapyak ke semua, pakai habis bang benih buat ni. Itu yang turun bah mampu habis tu kan, tinggal 80 orang lebih ya, yang duk teh kapal tu. Doa Nabi Nuh, malaikat minta izin kat Rasulullah ni nak hempap dua bukit ni. Bukit mana? Jabal Qubais, Abi Qubais. Yang kedua Qaiqa'an, yang digelar dengan Akhshabain. Adalah hadis kan, izinkan kepada aku untuk aku angkat dua Akhshabain ni. Akhshabain ni iaitu dua bukit. Ni dalam ni dan pada hendak membinasa ia akan ahli Mekah yang mempunyai bantahan yang sangat. Nak binasa tu dengan dua biji bukit, Abi Qubais dan Qaiqa'an. Di Mekah pergi jalan tengok Jabal Abi Qubais. Satu lagi Jabal nama Bukit Qaiqa'an. Qaiqa'an. Dua bukit ni yang digelar dengan Akhshabain. Minta izinkan olehmu, hai Rasulullah, untuk aku angkat dua bukit ni, untuk aku hempak, makna kenyok aku tutak bukit ujung ni, pelaga dua bukit tu maksud dia. Bukan ambil bukit empuk lah, pelaga dua bukit, bagi pok tu duduk tengah, ambil bukit satu bukit, pelaga. Bukit batu yang pejai di Mekah ni, batu keras sungguh. Tapi di Mekah lepas nak buat bangunan ni, tengok lepas duduk macam tu tengok. Duduk kabut, saya dah tengok lepas nak buat apa ni, depa kan payah piling sikit lah bangunan apa. Kita nak piling banyak kan, nak piling tu lama mana tengok keras sungguh, bumi gersang. Kah ni banyak bukit, sebab tu kurma tak ada. Dia tak sesuai tanah kurma, bukan tanah untuk pertanian. Tu buat-buat muhajirin pergi ke Madinah, mereka tak pandai tanam, mengurusan pokok-pokok kurma. Mana dalam bidang pertanian orang muhajirin tak pandai. Sebab tak ada kebun. Kan, tak ada kebun. Mereka banyak berniaga. Pokok-pokok Ansar pandai, mereka kebun banyak. Mereka pandai nak buat ni. Tu. Nak belaga dua bukit tu. Mana bukit? Abi Qubais dan juga Qaiqa'an. Maka tiada mengizin oleh Nabi SAW baginya. Nabi kata, jangan. Inni arju an ukhraj aulada yu'minu billah wa bi rasulih. Jangan, aku masih mengharapkan bahawasanya dikeluarkan daripada sulbi mereka itu anak-anak cucu mereka yang beriman dengan aku, dengan Allah dan dengan aku. Nabi kata, Allah tasliyah Nabi kita dengan dua perkara. Yang pertama, dengan Allah makbulkan doa Nabi, anak-anak cucu mereka yang beriman dengan Nabi. Yang kedua, Allah hentak satu kumpulan jin untuk beriman dengan Nabi. Ni. Bila Nabi saja doa begitu, Nabi kata, jangan. Inni arju, aku mengharapkan, akhrajallahu min aslabihim, Allah keluarkan daripada sulbi, yang ni anak-anak cucu mereka, yu'minu billah wa yu'minu bi wa yu'minu bi rasulih, anak-anak cucu mereka yang akan beriman dengan Allah dan dengan Rasul Allah. Bila Nabi kata saja lagu tu, Jibril yang ada pada masa tu, dia kata apa? Sadaqa man sammaka ar-raufar rahim. Benarlah oleh mereka, yakni Allah Ta'ala, yang telah mempernamakan engkau hai Muhammad dengan Raufur Rahim.
Tu Nabi. Kalau kita keadaan macam tu, selesai. Aku main cakap elok, hampa buat kat aku sampai tahun ni kan. Takkan hampa tak mau, sudahlah kan. Yang hampa tengalung aku sampai luka habis badan ni, hina sangat kan. Aku nak buat main benar baik kat hampa ni, pelak sungguh. Nah, tu boh tarik ya tu kan. Sikit kan, amal sungguh kan. Rasulullah tu kata, kalau umat Nabi lain tak boleh sabar macam Rasulullah. Allah ni orang buat kat dia sampai tu pun dia doa ni, minta bagi Allah bagi dia. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tu doa Nabi, berilah hidayah kat kaumku, depa tak tahu, tak apa duk. Oi, Rasulullah minta tu. Tutup guru boleh dah buat. Orang main curi pun jamu nasi. Masuk rumah depa curi duk melengkak dalam tu, tak boleh pergi mana. Bangkit nak nasi, gerak bini ke 3 pagi. Tu jumak lah naik. Anak-anak murid dia masuk balas tak ada makan. Dia buka kedai. Bangkit tengok ada orang tu melengkak 3-4 orang. Awak oi, buat apa oi? Kami nak curi. Tak curi Mungkin mai. Dia gerak bini dia nak nasi. Kan goreng lauk lah apa semua. Jamu makan sampai kenyang. Udung palau. Kan, lepas tu nak balik dia bagi duit. Ambil beras, ambil roti bagi orang satu. Kita jangan duk ambil lagu ni kata. No, kita Islam ada undang-undang. Kalau nak makan bila pun tak apa, mai pas ni saya bagi. Saya tak ada pun mai lah ambil. Dia kata aku ingat sampai mati. Hak kawan curi tu tetap kat saya. Dia jumpa tanya dia kata biasa cermat kan Tok Jumat kan. Dia kata kami curi lah. Kabat dia kat atas. Tahu kata Tok Guru tu keramat tapi lapar. Suk curi kedai tu. Tu jamu nasi gerak bini dia. Bagi beras, bagi makan duit bagi. Kita jawab aku ni Islam tak ada ni, tak apa dah ni saya bagi dah. Pada ni rasa tak mai nak makan, singgahlah ambil tu. Tak ada duit pun mai lah ambil. Abang kata saya suruh mai. Oh. Udung kepala. Kalau kita gua dah mampu kau orang hajak ingat aku hajak pada hang aku belah. Tutuh barang aku lagi. Jijak tamu. Oh tak boleh buat. Raufur Rahim, hati dia tu bersih. Sampai di Nakhlah tu Allah hentak satu rombongan daripada jin dalam tafsir dalam surah Nurul Yaqin sebut walamma kana bi nakhlatin wa fada alaihi nafarun minal jinni yastami'una al-Quran. Nabi baca Quran di sini wa hum mimman yantamuna ila Musa salawatullah alaihi falamma sami'u ansitu wa raja'u ila qaumihim munzirin wa ablaghu khabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihim nazala fi suratil Ahqaf. Tengok dalam surah Ahqaf surat abad ni bila pendengar Nabi beriman, buat pilah manusia tak mau beriman, Allah hentak satu kumpulan yang istimewa iaitu jin untuk beriman dengan Rasulullah dan balik kepada kaum mereka untuk menyampaikan dakwah Nabi kan. Idh uhiya ilai annahu istama'ana farun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ini contoh dalam surah Jin. Uhiya ilai, sesungguhnya diwahikan kepada saya, Nabi kata annahu istama'ana farun minal jinni faqalu, sesungguhnya menuntut dengar bacaan Quran hak Nabi baca di satu wadi oleh satu kumpulan jin. Jin ni kata apa? Inna sami'na qur'anan ajaba. Surah Jin kan. Pakai surah Jin kena ayat pandai-pandai jin pun ikut kita. Tapi kena ambil betul kan. Ajar saja ada main lengkong balik ke tu ya. Mujin. Salah satu dah surah Jin tu dakwah kena dakwah jin semua. Kira orang. Tok Guru dulu jin beriman ramai. Boleh kata tak-tak belaka Tok Guru kan. Ada jin kumpulan. Pada sahabat-sahabat dia ada jin-jin yang beriman. Tengok dalam hadis musalsal Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Ada. Lah ni kalau boleh baca tu panjang kan. Panjang baca tak ada. Hadis musalsal Dahlawi. Contoh je tak? Jin ni, sahabat ni jin ni. Beriman kaum dia. Oh. Tak ada kita tak ada. Karangan Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Panjang Zain ngaji tu. Dia ngaji dekat Maulana Zakaria Kandahlawi. Maulana Zakaria ngaji dekat Maulana Khalil Ahmad Ahsarampur.
ngarang kitab Bazlul Majhud syarah Abu Daud tu sanad tu Pak Abdul Aziz Dahlawi, Syekh Walillah Dahlawi. Nanti dah contoh bab jin. Ni kita guru dulu ada kita tak orang jin tak lepas dia. Padahal bersabda ia Nabi, aku harap inni arju tu akan Allah bahawa mengeluar ia daripada sulbi mereka itu, mana sulbi ni berketurunan, akan anak cucu mereka yang beriman dengan Allah dan menyembah mereka itu akan dia akan Allah. Salah seorang daripada tu saya nak cerita 3 orang. Cerita banyak kan. Nombor 1 seorang sahabat yang bernama Hanzalah bin Abi Amir Ar-Rahib. Berkat doa Rasulullah ni, Rasulullah minta biarlah generasi ni tak beriman pun aku mengharap dan aku berdoa agar anak cucu mereka akan beriman dengan aku. Sampai tahap teramana Hanzalah punya pengorbanan. Malam pertama dia bersama dengan isteri dia. Bila dia tengah bersama dengan isteri ni, dengar seruan Nabi pergi perang, cabut tinggal bini tu. Luar biasa iman para sahabat. Bukan tengah duk apa, kalau kita tengah makan nasi, perhabis nasi, ini tengah duk sama dengan isteri tu. Kalau kita apa cerita ada perhabis dululah. Kalau tang lain tak apa, Tok Guru kata, kalau tang tu mentua lintas pun tak perasan tu. Kan benda duk tengah manusia ni, kemuncak nikmat ni di dunia ni. Kan Syekh duk kat Abai kata nikmat paling besar sekali dalam dunia ni dua. Satu nikmat jima' dengan isteri, yang kedua nikmat ma'rifatullah. Dua ni paling sedap sekali Zuk. Kan dia kata biasa ya, tuan tak mengaji bab tu. Paling besar kali nikmat dua ni. Kan ini Rasulullah tu ni ma'rifah. Ni yang kata Hanzalah ni. Dia bersama dengan isteri dia baru nikah pula tu. Bila dengar seruan Nabi pergi perang, dia cabut tinggal isteri dia, pegang buah baju besi turun pergi perang tu. Dalam perang tu takdir Allah Ta'ala dia mati sebagai seorang syahid. Bila mati saya syahid, turun malaikat bawa pekakas daripada syurga ni mandi, sehingga para sahabat kata kami melihat jenazah Hanzalah menitik ayat. Mana mandian malaikat nama Rusalatul Malaikah. Tu punya doa Nabi, dia punya berkat sampai Hanzalah anak Abu Amir. Abu Amir ni siapa dia? Abu Amir Ar-Rahib ni seorang perancang utama Masjid Dirar. Dan orang yang mula buat Masjid Dirar nak lawan dengan Masjid Quba tu, pak dia Abu Amir Ar-Rahib. Anak dia nama apa? Hanzalah. Hanzalah tu anak dia tu, Hanzalah bin Abu Amir Ar-Rahib. Tu beriman sampai dahsyat luar biasa iman ni pada semua tu. Dan seruan Nabi segala nikmat dalam syurga dalam dunia ni tinggal habis. Kan punya hebat iman yang masuk ke dalam dada para sahabat. Tu seorang nama Hanzalah. Yang kedua nama Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Kan Abdullah bin Ubay, anak dia pun nama Abdullah juga. Punya berkat doa Nabi. Bapa munafik ni ketua presiden munafik. Anak dia sahabat yang kuat membela Rasulullah. Ya Allah. Kan sejak yang kedua nama Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ni sepupu Nabi. Abu Jahal ni pak belakang Rasulullah. Dia musuh dengan Rasulullah ni pasal pak dia mampus dalam perang Badar. Kan Abu Lahab mampus lepas pada tu. Abu Lahab mampus lepas pada tu. Abu Lahab mampus dalam tu, dalam perang Badar. Seorang lagi nama Abu Jahal. Anak dia nama Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ni punya musuh dengan Nabi. Dia duim sebab pak dia mampus dalam medan perang. Kan dari Badar tu. Akhirnya dia taram dengan Nabi ni, dia nak bunuh Nabi sampai bila-bila pun dia tetap akan bunuh Nabi. Sampai satu peringkat dia punya duk pendam, duk cari rancangan nak kod mana dia akan balas balik dendam dia tu. Akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah, tahun Fatah Mekah, kan Nabi masuk ke kota Mekah. Bila masuk ke kota Mekah dengan puluhan ribu daripada sahabat, puak-puak musyrikin ni terkepit dah masa tu. Sebahagian dia lari. Nabi kata man dakhala darahu faqad amina.
sesiapa yang tidak menunggu di jalan untuk bertempur dengan kami, Nabi hentak 2 pasukan. Satu Khalid Al-Walid bertempur tak? Tapi Nabi dengan para sahabat dalam sirah Nabawiyah kata, Nabi masuk ke kota Mekah, Nabi tempit masa tu Hasan bin Sabit bersyair untuk menghina pak-pak musyrikin ni. Sedap cerita dalam surah kan. Dan sampai Nabi kata, man dakhala darahu faqad amina. Orang yang tak tunggu di jalan, tak rancang kok luar untuk menyerang kami, dia diberi janji keamanan. Mana hang tak menentang ku. Man dakhala dara Abi Sufyanin faqad amina. Siapa-siapa yang lari masuk duduk di dalam rumah Abu Sufyan, dia diberi keamanan. Wa man dakhala al-masjida faqad amina. Barang siapa yang lari duduk di dalam masjid, Rasulullah kata, aku beri janjian keamanan. Akhirnya ramai yang lari masuk dalam masjid. Bila masuk dalam masjid, semua pakat terkepung para sahabat lengkong. Nabi tanya mereka, agak-agak hampa, aku nak buat apa kat hampa? Padahal mereka sakiti Nabi, mereka cuba bunuh Nabi ni berapa kali lah. Kan cerita bab penderitaan Rasulullah dengan sahabat ni cukup dahsyat lah di Mekah. Semua pakat kejut perut. Bila Nabi tanya, agak-agak hampa, ma fa'ala bikum, ma af'alu bikum, agak-agak hampa aku nak buat apa kat hampa? Semua pakat senang. Seorang tu jawab, kamu anta salih wa ibnu salih. Kamu orang yang baik, anak cucu kepada orang yang baik. Dulu orang tak kata apa. Masing-masing pakat duk sangka kata mampus dah hari ni, kita semua kena hukum semua. Akak Nabi kata apa? Ayyuhan nas antum tulaqa la tasriba alaikumul yaum. Wahai manusia, pada hari ini aku bebaskan segala kamu. Aku tidak akan mengenakan sebarang tindakan apa pun ke atas kamu. Pilah nak jalan di bumi mana pun, aku tidak akan menyakiti kamu. Itu para sahabat serentak masuk Islam. Tutup Fatah Mekah. Nabi kata hari ini semua diberi janjian keamanan kecuali 13 orang ataupun 11 orang. Nabi kata 11 orang ni kalau runtun kelabu Kaabah pun tetap Rasulullah dah. Ada perempuan 2 orang serta banyak kan. Salah seorang dia Ikrimah senarai. Nabi kata jumpa Ikrimah bin Abu Jahal, tetap tak mana pun. Dia dengar lagu tu, dia lari pergi Yaman tu. Sampai di Yaman, isteri dia ni masuk Islam. Isteri dia jumpa Rasulullah, kata, ya Rasulullah, saya ni isteri kepada Ikrimah. Saya isteri kepada Ikrimah. Boleh tak boleh Rasulullah? Kalau boleh tu, saya nak pergi pujuk suami saya suruh masuk Islam. Boleh tak Rasulullah? Ampun dia, dosa dia cukup banyak. Rasulullah kata tak ada masalah kan. Kalau masuk Islam tak ada masalah, Allah ampun semua dosa. Dia kata tak apa, saya nak pergi pujuk dia di Yaman. Dia pun keluar nak pergi. Sebelum dia nak pergi tu, dia kata kat Rasulullah, saya nak minta satu jaminan pada Rasulullah, bagilah apa-apa barang Rasulullah. Awak, dia kata takut balik-balik jumpa tengah jalan Khalid kau mak mampus kami. Nabi dah keluar arahan dah. Pok ni runtun kelamu kat bawah pun tetap kami dah. Tak ada jalan lah Tuhan nak terima. Harap bini dia ambil bodoh Nabi. Jumpa sana, janji pujuk, dia mau masuk Islam, patah balik. Bila patah balik mai depan Rasulullah ni, dia malu kat Rasulullah ni sampai habis umur. Dan dia kata kat Rasulullah, boleh tak Rasulullah tolong doa Allah ampunkan segala dosa saya. Saya cukup jahat, cukup banyak aniaya saya, dan saya berdendam dengan Rasulullah sampai hari ini. Dan turun ayat Quran, qul in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau kamu berhenti dah bertaubat daripada dosa kamu pada masa jahiliah musyrikin dulu, yughfar lahum ma qad salaf, Allah akan ampun segala dosa itu. Dan Nabi kata al-Islam yajubu ma qablaha. Islam itu menghapus habis baki dosa kejahatan yang kamu buat semasa kamu tak masuk Islam. Betul ya? Dan dia kata antara perkara mengenangkan dia tu dia. Mujur Allah tak ambil umur dia dalam keadaan dia sebelum Islam. Kalau dia masuk Islam, masa tu dia masuk Islam lah kan? Kalau Allah ambil umur dia mati macam orang-orang lain, hak ni dia naya sampai bila-bila. Tu Ikrimah bin Abu Jahal. Berkat apa ni? Berkat doa Rasulullah ni. Dia cerita dia tu. Ada lagi lah sahabat-sahabat yang lain tu. Ada sebahagian lah. Habis tu. Wallahu alam. Aqtirillahumma qabrahul karim bi'arfin syaziyyin min salatin wa taslim
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beri saat mana ni? 10 minit ke? Ni kau ayah tu. Dah lah.